الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Qasas pada ayat 41 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ja'alnahum a'immah yad'una ilan nar wa yaumal qiyamah la yunsarun, yang bermaksud dan kami jadikan mereka, kata Allah, pemimpin-pemimpin. Tetapi malangnya pemimpin ini mereka mengajak rakyat, menyeru rakyat ke arah neraka. Dan pada hari kiamat nanti mereka tidak akan mendapat sebarang pertolongan. Al-Qasas 41 disokong oleh sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan kebimbangan beliau. Innama akhafu ala ummati al-a'immatal mudillin, yang bermaksud aku cukup takut, aku bimbang, yakni pada suatu hari nanti umatku akan dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang menyesatkan rakyat. Disyarahkan oleh ulama 3 perkara yang dikaitkan dengan pemimpin. Pertama, bagaimana mereka menyesatkan rakyat. Mereka mengajak rakyat melakukan bid'ah. Bid'ah yang dimaksudkan ialah menolak syariat Islam, menerima pakai undang-undang yang mereka gubal. Am lahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'zam bihillah. Asy-Syura surah ke-42 ayat yang ke-21. Syirik apabila kita menerima mengamal undang-undang ciptaan manusia dan kita menolak membelakangi syariat Islam. Itulah pemimpin yang bakal membawa rakyat jelata ke arah neraka. Yang kedua, mereka ini fasik. Fasik makna mereka melanggar batas-batas ketentuan agama. Firman Allah surah As-Sajdah pada ayat 20. Wa ammal ladzina fasakhu fama'wahumun nar. Dan adapun orang-orang yang fasik, kata Allah, tempat tinggal mereka kelak ialah neraka. Yang ketiga, mereka inilah yang merebakkan larangan-larangan yang akhirnya kemaksiatan berleluasa. Allah berfirman suratul Anfal surah ke-25, surah ke-8 ayat 25. Tuan-tuan boleh rujuk tafsir Profesor Mahmud Yunus pada muka surat 249. Ini kewajipan kita, sila rujuk. Wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Maksudnya, dan takutlah akan kamu, yakni fitnah, malapetaka yang bukan hanya akan menimpa orang-orang yang melakukan kezaliman secara khusus, tetapi akan menimpa masyarakat kesemuanya secara umum. Cuba buka tafsir Profesor Mahmud Yunus. Siapa yang melakukan kezaliman di dalam sebuah negeri atau negara, disebut begitu jelas pemimpin. Mereka ada kuasa.
Mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Ini semua kerosakan lagi akan datang. Justru Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim yang terkandung dalam kitab Riyadhus Salihin, Nabi memperingatkan kita, inna syarrar ri'a'il hutamah fa iyyaka an takuna minhum. Sesungguhnya sejahat-jahat pemimpin ialah pemimpin yang melakukan kezaliman terhadap rakyatnya. Pemimpin yang menolak syariat Islam, tak mau laksana hudud dan sebagainya, tetapi mereka menggubal undang-undang ciptaan mereka sendiri dan dipaksa rakyat menerimanya. Ini zalim. Itu hadis. Al-Quran menyatakan dalam surah Hud ayat 113, kita boleh rojak tafsir pimpinan Ar-Rahman, keluaran jabatan Perdana Menteri, cetakan Rumi, muka surat 536, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Dan jangan kamu cenderung kepada orang-orang zalim, nescaya kamu akan disambar api neraka. Tadi hadis kata jangan kamu tergolong dari kalangan mereka. Al-Quran menjelaskan jangan bekerjasama dengan golongan-golongan seperti ini. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tajuk khutbah pada tengah hari ini, terima kasih pada pihak masjid, balasan Allah kerana salah pilih pemimpin. Dengar elok, tahun depan pilihan raya. Bukan nak kempen, nak abang. Balasan Allah di dunia pun sedang kita merasainya. Akhirat sedang menanti kita. Apa balasan di dunia, tuan-tuan, bila salah pilih pemimpin? Yang ni kita kena rojok surah Muhammad, surah ke-47 ayat 22. Kitab rujukan tafsir H. Zainuddin Hamidi pada muka surat 748. Ada rakaman, jangan bimbang. Kalau pasal tak puas hati, minta kat dia. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum. Maka apakah sekiranya kamu berkuasa, ditakdirkan si fulan menjadi pemimpin sebuah negeri atau negara, dengan kuasa yang dimilikinya, kata Allah, kamu nak melakukan kerosakan di atas muka bumi. Contoh kerosakan apabila pemimpin menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Contoh arak, judi, dosa besar. Sebab tu di Kedah kita nak haramkan judi. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir. Al-Baqarah ayat 219. Muhammad, apabila ditanya kepada engkau tentang arak dan judi, katakanlah kedua-duanya dosa besar. Janganlah ketegak sangat. Apakah pemimpin negara kita tak yakin bila kita mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Surah ke-7 Al-A'raf ayat 96. Yakinlah tuan-tuan, kita sebagai rakyat, selama mana kita beriman dan bertakwa, Allah akan bukakan pintu-pintu keberkatan yang akan turun pada langit, keluar daripada bumi. Percayalah. Tetapi malangnya pemimpin ini yang ditafsirkan oleh H. Zainuddin Hamidi. Dengar elok-elok, bukan saya reka ni. Tafsir H. Zainuddin Hamidi, muka surat 748. Rakaman ada, saya boleh cari sahabat kita. Nama dia Nazih. Cari dah. Balik cek tengok, pergi kedai-kedai buku agama ada tak ni muka surat ni. Beliau menyebut orang-orang yang tidak berpedomankan Al-Quran, makna tidak berpedomankan kepada petunjuk Allah dan Rasul, sekiranya mereka berkuasa. Dengar elok-elok, bila kita silap pilih pemimpin, macam ni nak rupa bentuk dia. Di antaranya mereka lah yang menjadi punca perpecahan umat. Bangsa dia sendiri pun berpecah belah. Mengikut keinginan hawa nafsu, menurut hawa nafsu, rasa nak buat apa buat, walaupun tidak memberi manfaat kepada rakyat, buat. Yang ketiga, dengar elok. Keuntungan duniawi untuk diri dan keluarga. Mereka mengambil kesempatan membina kekayaan,
untuk diri, untuk keluarga, untuk istilah ni kroni. Kita dapat apa? Kita dapat yang Nabi sabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah, wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Jangan bimbang, khutbah saya ringkas ya. Kan tak ada modal sebab tuan-tuan nak kerja. Kalau cuti umum boleh lah buh sampai sejam. Kena seredik ke Tok Khotib ni pun. Dengar elok. Dan apabila pemimpin satu kaum enggan dan tidak mau melaksanakan ketetapan yang Allah turunkan dalam Quran, syariat Islam tak mau, sistem-sistem Islam ditolak ke tepi, dan mereka tidak mau menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman, sebagai perlembagaan. Cuba dengar elok. Maka ketika itu kehidupan rakyat yang dipimpin senantiasa hidup dalam keadaan porak-peranda, ditimpa musibah malapetaka demi malapetaka yang tidak putus-putus. Contoh, Covid pun tak reda lagi. 2 tahun dah tuan-tuan. Tuan-tuan, bila tak ikut Quran, macam-macam musibah akan menimpa kehidupan kita. Dalam Quran Az-Zumar surah ke-39 ayat 55, wattabi'u ahsan ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul azab baghtatan wa antum la tash'urun. Dan ikutlah sebaik-baik apa yang diturunkan kepada kamu yang datang dari Tuhanmu. Ikut Quran, ikut hadis, sebelum kamu didatangi dengan satu fitnah, azab secara mengejut. Ni dengar Wuhan tentu melarat main di Malaysia 2 tahun dah. Tak reda dengan Covid, mai banjir kepala yang pula di negeri saya. Kan? Tak dan nak reda, mai pula banjir yang melanda beberapa buah negeri dalam negara kita. Inilah punca dia yang Nabi sebut bila pemimpin menolak Islam, kehidupan rakyat yang dipimpin senantiasa hidup dalam keadaan porak-peranda, makna ditimpa musibah malapetaka, satu malapetaka dan demi satu malapetaka yang tidak putus-putus. Ini di dunia. Hari ini semua mengungut, harga barang keperluan harian melambung naik. Ini semua dia lah tuan-tuan. Siapa yang hidup bermewah-mewah? Pemimpin, kroni-kroni. Ni balasan di dunia. Akhir sekali balasan di akhirat. Apa akan berlaku di akhirat? Dengar elok, saya nak jawab puak-puak layak buruk ni. Kita pilih pemimpin, mereka buat, mereka tanggungjawab. Siapa kata? Kita pilih, kita naikkan mereka, kita juga bertanggungjawab. Allah berfirman surah ke-74 Al-Muddathir ayat 38, kullu nafsin bima kasabat rahinah. Setiap manusia dengan apa yang dilakukannya sewaktu hidup di dunia, dia akan dipertanggungjawab abang. Jangan duk lepas tangan. Ni dalil Quran. Tak puas hati tak suruh cek balik ada tak benda ni. Tuan-tuan, sebab itu Allah merakamkan mereka-mereka yang menjadi pengikut setia kepada pemimpin zalim ni sewaktu hidup di dunia. Di akhirat apa akan berlaku? Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na rasulah wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila rabbana atihim di'faini minal adab wal anhum la'nan kabira. Suratul Ahzab surah ke-33 ayat 66 hingga 68. Dengar elok. Siapa yang kita pilih pemimpin, ini akan berlaku pada hari yang mana wajah mereka dibolak-balik di dalam neraka. Apa dia ni? Pengikut, penyokong. Mereka menyatakan dengan penuh penyesalan, andai kata kalau dahulunya kami hidup di dunia, kami taat pada Allah, ikut Rasul, pilih pemimpin pun kena ikut Quran. Quran hajang semua, tak puas hati sekali main jumpa dia, dia nak tunjuk. Dan kami taat pada Rasul, ikut sunnah dalam segala apa yang kami lakukan.
Andai kata kami buat sedemikian, tidaklah hari ini kami mendapat siksaan. Tetapi wahai Tuhan, mereka bagi tahu ke Allah, macamlah Allah tu tak tahu apa hang buat. Kami sewaktu hidup di dunia dulu, kami terlalu taat kepada orang-orang yang mulia di kalangan kami, kepada pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami daripada jalanmu. Muka tak malu doa pula, ya Allah, kau azabkanlah pemimpin yang menyesatkan kami. Ini 2 kali azab. Dah sama kena. Dalam suratul Isra, surah ke-17 ayat 71, kitab pimpinan Ar-Rahman, muka surat 697, Allah berfirman, yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Hari yang mana setiap manusia akan dipanggil, akan diseru bersama-sama imamnya. Bukan imam semayang. Imam di sini abang, pemimpin. Siapa yang kamu pilih sebagai pemimpin, sewaktu hidup di dunia, kamu ikut dia. Kalau pemimpin itu beriman, berlandaskan Al-Quran As-Sunnah dalam pentadbiran pengurusan negara, bahagialah kita. Tapi kalau dia tak beriman, dia ikut kepala otak dia tolak Quran, tolak As-Sunnah, kita akhiri dengan surah As-Saffat, surah ke-37 ayat 22-23. Ukhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun min dunillah fahduhum ila siratil jahim. Allah perintahkan pada para malaikat, wahai malaikat, kau himpunkanlah orang-orang yang zalim sewaktu hidup di dunia, ada kuasa tak mau laksana syariat Islam, nak ikut hawa nafsu, dan wa azwajahum, yang orang-orang yang sehaluan seperti mereka, pengikut, penyokong, dan apa yang mereka sembah selain pada Allah, dan tunjukkanlah kepada kedua-dua golongan ini jalan menuju ke neraka jahim. Di dunia hidup susah, di akhirat na'udzubillah tempat tinggal ialah neraka. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآية والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. اللهم صل على رسولك سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. La yadkhulul jannah illa nafsun muslimatun. Yang pertama dalil Al-Quran, Ali Imran ayat 102. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu pada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Dalil yang kedua, hujah hadis riwayat Imam Muslim. Nabi menegaskan bahawasanya penghuni syurga adalah dari kalangan orang-orang Islam, bukan Arab, bukan Melayu, tuan-tuan. Islam. Apa contoh Islam? Simple saja. Suratul Hasyri, surah 59 ayat 7 di pertengahan. Wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Yang apa Allah suruh, yang Nabi suruh dalam bentuk suruhan, buat, laksana.
Apa yang dilarang, dicegah, ditegah oleh Allah dan Rasul, tinggal. Itulah Islam. Untuk dirujuk makna Islam dalam kitab tafsir Profesor Mahmud Yunus, muka surat 23, surah Al-Baqarah ayat 111, 112. Mudah-mudahan kita akan terus berusaha untuk menjadi seorang Islam yang mana kehidupan kita insya-Allah akan berpandukan kepada petunjuk Allah dan Rasul. Jadi sekali lagi terima kasih. Tak panjang, pukul 2 tak lagi. Orang ni lagi panjang. Ya, saya faham. Ya, terima kasih di atas jemputan. Saya harap sangat-sangatlah tuan-tuan tengok tabung Tahfiz Mutmainah yang saya urus dah 12 tahun. Ada pelajar kami Cemerlang SPM 2018 dapat 9A, 7A. Depa tu semua hufaz, penghafaz Quran. Kami sedang membina kompleks besar tuan-tuan. Tuan-tuan pergilah di Jalan Pinang Tunggal Negeri Kedah insya-Allah di Sungai Petani, itu kampung baru Pematang Merangan. Ada 3 tabung. Yang penting tuan-tuan ambil flyer tu. Sebarkan, tolong sebar. Dijangka siap tahun depan Ogos insya-Allah. Jadi terima kasih. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima man shalla 'alayya salatan sallallahu 'alaihi biha asyra Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad Allahumma hdina wa sultanana Sultan Abdullah serta keluarga. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana afrigh alaina as-sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Minta kerjasama semua, tolong tengok telefon dalam keadaan silent. Terima kasih.